Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali untuk sesi siaran pada hari ini. Kali ini saya berada di hadapan One Stop Center untuk membuat pengiriman bagi satu unit nutrisi serat, iaitu produk keluaran Natural Prebiotic, iaitu produk yang menampilkan Almanna, yang merupakan nutrisi serat larut dan tinggi prebiotik semula jadi. Almanna adalah dihasilkan daripada sejenis tumbuhan dalam keluarga Acacia, iaitu dalam spesies Acacia senegal yang diperolehi daripada Sudan, di mana gam Arabic ataupun juga dikenali sebagai getah Arab ini dimanfaatkan untuk tujuan kesihatan, terutamanya melibatkan penjagaan usus yang lebih baik. Dan Almanna mengandungi sejumlah prebiotik yang begitu tinggi, iaitu sebanyak 85%, manakala serat dengan isi kandungan sebanyak 90%. Saya menerima tempahan ini daripada seorang pengguna yang telah membuat repeat order, iaitu Puan Norizan dari Pasir Putih, Kelantan, yang telah membuat tempahan menerusi WhatsApp. Terdahulu dalam 2 hari yang lepas saya telah berkongsi berkaitan dengan persediaan untuk menyambut Ramadan, di mana perkara yang perlu diutamakan, saya berkongsi berkaitan 5 tips penting dalam persediaan untuk bersahur. Hari ini saya mengambil 5 perkara juga yang untuk berkongsi dengan anda yang menyaksikan siaran live ini, iaitu 5 perkara yang perlu diberi perhatian ketika berbuka puasa. Saya mengambil 5 poin ini sebagai ringkasan ataupun sebahagian daripada banyak lagi maklumat ataupun perkara-perkara yang boleh anda perolehi daripada media sosial berkaitan dengan amalan yang patut diutamakan dan diberi perhatian ketika bersahur. Iaitu salah satu yang pertama ialah memilih makanan yang mengandungi gizi yang seimbang. Yang seimbang iaitu dengan kandungan serat, kandungan vitamin, mineral dan sebagainya, di mana kandungan bahan-bahan seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan juga bahagian yang melibatkan seperti protein dan juga bahan-bahan yang berkaitan untuk kesihatan dan persediaan untuk berbuka puasa boleh diperolehi, boleh disarankan dan digalakkan untuk mengambilnya dalam bentuk juadah yang mempunyai gizi yang seimbang. Yang kedua iaitu menghindari makanan-makanan yang tidak memberi kebaikan kepada pengguna ataupun kepada mereka yang telah melakukan ibadah puasa pada siang hari, iaitu makanan-makanan yang mengandungi minyak ataupun lemak tepu yang tinggi, yang selalunya boleh diperolehi daripada makanan-makanan yang dijual secara mudah dan boleh didapati dengan begitu senang. Namun kesan daripada makanan yang mudah dijual ataupun makanan yang mudah didapati di kebanyakan bazar dan sebagainya juga mengandungi bahan-bahan lemak tepu yang tinggi yang tidak baik untuk tujuan kesihatan. Yang ketiga, melihat ataupun mengolah makanan persediaan untuk berbuka puasa, iaitu bagaimanakah bentuk persediaan ataupun masakan yang digunakan untuk persediaan berbuka puasa. Selain daripada mendapatkan makanan di gerai ataupun jualan bazar, sudah tentu amalan ataupun menyediakan juadah hidangan berbuka puasa secara sendiri adalah lebih baik berbanding mendapatkannya di luar ataupun memperolehinya di gerai-gerai yang kita tidak ketahui sejauh manakah cara masakan, proses yang digunakan, adakah hidangan yang dijual hidangan yang segar ataupun hidangan yang telah
dimasak semula ataupun dipanaskan semula yang telah bertempoh selama beberapa hari. Dan sudah tentu untuk juadah hidangan sendiri ataupun yang dimasak sendiri perlu diberi perhatian kepada makanan-makanan yang dihidang, yang disediakan dalam bentuk kukus, dalam bentuk rebus ataupun dalam bentuk panggang, yang mana ianya adalah lebih baik untuk tujuan kesihatan. Dan jika anda ingin menggunakan juadah yang memerlukan hidangan, gorengan ataupun menggunakan minyak, pastikan minyak yang digunakan adalah minyak yang mengandungi minyak yang sihat ataupun lemak yang sihat. Ini kerana penggunaan minyak yang tidak sihat akan membantutkan ataupun merencatkan perjalanan proses anda, iaitu pada keadaan usus yang telah berlaku detoksifikasi sepanjang sehari anda berpuasa. Jika makanan yang diambil adalah makanan yang berminyak, yang mengandungi lemak tepung yang tinggi, sudah tentu ianya akan mengakibatkan anda keletihan untuk ibadah puasa seterusnya pada keesokan hari. Dan anda telah pun melakukan proses detoksifikasi sepanjang sehari Ramadan, adalah lebih baik untuk anda menyediakan hidangan yang berbentuk lebih menyihatkan seperti kukus, hidangan rebus ataupun hidangan panggang. Dan seterusnya yang ketiga, memilih makanan yang mengandungi serat ataupun makanan yang mengandungi nutrisi yang tinggi seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Dan ini adalah penting untuk mengekalkan kesihatan tubuh badan. Yang keempat ialah menggunakan ataupun mengambil hidangan ataupun juadah minuman, iaitu air kosong dengan secukupnya. Ini penting agar tubuh badan anda akan terus kekal cergas sepanjang Ramadan. Dan yang kelima, mengamalkan makanan yang dianjurkan, iaitu makanan madu. Dan sudah tentu madu ini mengandungi pelbagai khasiat dan banyak perbezaannya mengikut kualiti yang diperolehi. Dan sudah tentu madu yang mempunyai kualiti yang tinggi adalah madu yang diperolehi daripada lebah ataupun serangga yang mendapatkan pelbagai jenis bunga-bunga yang dihisap di kebanyakan tempat di seluruh kawasan. Bermakna lagi baik ataupun lebih banyak kualiti yang diperolehi daripada madu yang lebih asli, yang lebih sukar untuk diperolehi. Dan kelima-lima ini adalah saranan ataupun cadangan yang boleh difikirkan, yang boleh direnungi oleh anda selaku pengguna dan kita semua yang akan turut sama melaksanakan ibadah puasa pada dalam sekitar 2 hari sahaja lagi. Dan penyediaan almana adalah sebagai cadangan untuk anda melakukan ibadah puasa pada siang hari. Jika sebelumnya almana disarankan penggunaannya pada waktu malam hari, manakala untuk penggunaan pada bulan Ramadan, iaitu pada bulan puasa, almana disarankan penggunaannya pada waktu siang. Manakala tayyibat disarankan penggunaannya pada waktu malam. Dan bagi anda yang ingin mendapatkan lebih banyak maklumat berkaitan dengan almana dan tayyibat, boleh layari naturalprebiotic2u.wordpress.com, di mana saya telah menyediakan maklumat berkaitan dengan nutrisi serat larut dan tinggi prebiotik semula jadi, iaitu almana, dan juga pasangannya iaitu tayyibat, yang boleh diperolehi di dalam blog tersebut. Dan bagi anda yang ingin mendapatkan lebih banyak lagi maklumat berkaitan dengan kelulusan, berkaitan dengan perkongsian dan juga pendedahan yang didedahkan oleh pakar rujuk dan juga mereka yang berkaitan dengan almana dan tayyibat, boleh layari sebarang media sosial yang melibatkan penerangan daripada pakar rujuk seperti Dr. Abdul Wahab Khalid Osman, Dr. Muhammad Salihin Abu Bakar, Dr. Jamil Abdullah dan lain-lain.
yang mana mereka telah banyak berkongsi maklumat berkaitan dengan Al-Manah dan Thayyibat yang seharusnya anda dapat memanfaatkan ataupun mengambil panduan daripada penerangan tersebut. Dan dari segi kelulusan Al-Manah juga Thayyibat lulus dari segi TKM, Halal Jakim, NESTI, ISO, IMP, JMP dan sebagainya. Dan selain itu ianya juga turut lulus dari segi kajian yang telah dilakukan oleh pakar penyelidik Al-Manah dan Thayyibat, iaitu Profesor Dr. Aminah Abdullah, di mana beliau telah merumuskan 3 perkara penting daripada pertanyaan yang telah dilontarkan oleh peserta dalam sebuah program, di mana beliau telah menjelaskan hasil daripada kajian yang telah dilakukan berkaitan dengan Al-Manah dan Thayyibat di sebuah makmal di UKM. Beliau menerangkan bahawa Al-Manah dan Thayyibat lulus dari segi keselamatan, ketulinan dan juga kebersihan. Bagi anda yang ingin mendapatkan produk nutrisi serat larut dan tinggi prebiotik semula jadi, iaitu Al-Manah dan Thayyibat atau lebih dikenali sebagai gum Arabic dengan kualiti premium, boleh dapatkan Al-Manah atau Thayyibat keluaran natural prebiotik. Dan untuk akhirnya, terima kasih kepada anda yang telah membuat tepahan. InsyaAllah nutrisi ini akan dihantar dan mudah-mudahan saya mendoakan ianya dapat memberi manfaat kepada pengguna dan memberi kebaikan untuk pengamalan seterusnya. Terima kasih di atas tepahan untuk repeat order ini. Mudah-mudahan pengguna dapat hasil yang lebih baik daripada pengamalan ini. Terima kasih sekali lagi. Salam Ramadan dan jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.